Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa amsayna mulkulillah walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha wa ilaihin nusyur. Asbahna wa amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin summa amma ba'd. Alhamdulillah, batuk pula hari ni. Namun walaupun kita batuk, walaupun kita rasa kurang sihat, tapi pujilah Allah, syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan memuji Allah itu sebenarnya dengan sakit yang Allah bagi, dengan batuk ke atau apa-apa saja perkara yang berlaku kepada kita yang mungkin kita tidak suka, semuanya datang daripada Allah, yang sebenarnya Allah lebih mengetahui mengapa Allah memberikan semua itu kepada kita. Ala kulli halnya, saya doakan anda semua yang mendengar pada hari ini semuanya sihat-sihat. Seandainya Allah beri sakit, maka jadikanlah sakit itu sebagai kafarah, penghapus dosa. Sakit itu sebagai penyebab kita berhenti daripada melakukan dosa. Sakit itu menjadi sebab kita boleh bermuhasabah dan mengenal kembali diri sendiri. Sakit itu menjadi sebab kita boleh mengenal siapa kawan dan siapa lawan, dan seumpamanya. Ada hikmah di sebalik musibah sebenarnya. Dan tuan doakan juga supaya kita semua sihat. Saya sihat, tuan-tuan dan perempuan yang mendengar pun semua sihat. Sesuatu lagi tuan-tuan dan puan sekalian, adalah kita cerita pasal sakit. Sebab hari ini motivasi kita nak cerita pasal sakit. Kenapa Allah beri kita sakit? Dan apa kita nak buat bila kita sakit? Bagi orang yang tak sakit, apa dia punya respon kepada orang yang sakit, yang dia kenal, yang dia tahu, yang dia jumpa? Ini antara perkara-perkara yang kita nak bincang sama-sama pada hari ini dalam motivasi pagi yang diterbitkan oleh Puan Malsina Alias. Terima kasih kepada penerbit kita dan juga kepada tuan-tuan dan perempuan yang mendengar. Tuan-tuan dan perempuan, Allah sebut dalam Quran, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Sakit ini memang Allah beri. Maka bila kita sakit, kita akan cakap apa? Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, fahuwa, iaitu Allah yang akan menyembuhkan. Allah, sama ada dalam satu hadis, Allah tidak akan menurunkan satu-satu penyakit, melainkan Allah akan turunkan dia penawarnya. Allah tidak akan semata-mata beri sakit, melainkan ada penawar, ada ubat, ada syifa, ada dawa dan seumpamanya. Da adalah penyakit, dawa adalah ubat, syifa adalah penawar, yang kadang-kadang dia lebih hebat daripada ubat semata-mata. Ada setengah orang dia bagi hipotesis kajian. Dawa itu adalah ubat yang spesifik. Contoh, kalau paracetamol untuk ubat yang begini, untuk penyakit macam ni. Kalau jenis-jenis yang ubat ni, dia hanya untuk jenis ni. Itu dia panggil dawa. Itu ubat yang spesifik. Adapun syifa, dia lebih menyeluruh. Dia boleh merangkumi pelbagai jenis penyakit. Maka sebab itu Allah, dia bersifatnya adalah syafi. Dia menyembuh dan menawarkan penyakit. Dia bukan sekadar boleh ubat satu dua penyakit je, tak. Dia syifa. Maka sebab itu sesedari semua kita kenal penyakit datang daripada Allah. Virus datang daripada Allah. Segala musibah-musibah, perkara yang kita tak suka datang daripada Allah. Mengapa kita tidak kembalikan diri kita kepada Allah yang telah create dan telah design semua penyakit, virus, bakteria, kuman-kuman, semua, COVID-19, SARS, Ebola, apa semua penyakit-penyakit virus yang pernah ada yang menakutkan kita sehingga ke hari ini, kita kembalikan kepada Allah. Seselagi tuan-tuan dan perempuan sekalian, ya, kita risau penyakit-penyakit luaran ni, penyakit fizikal, accident, demam, batuk, sesama, sakit perut, penyakit-penyakit fizikal. Tapi dalam masa yang sama, Allah juga menurunkan sejenis penyakit, namanya penyakit dalaman, namanya penyakit jiwa, yang juga kita perlu takutkan. Kerana penyakit jiwa ini sebenarnya yang boleh mempengaruhi fizikal kita. Kerana ramai orang yang sakit fizikal, sakit luaran, tapi apabila jiwanya dibersihkan, jiwanya dibetulkan, semangatnya jadi kuat, maka dengan semangat itu, psikologi itu boleh menyembuhkan penyakit fizikalnya. Dan ini telah terbukti. Mungkin bukan terbukti secara klinikal, tapi terbukti melalui banyak experience dan pengalaman-pengalaman yang kita dengar. Malah para doktor pun suruh kepada pesakit-pesakit ni supaya kuat semangat. Kerana yang memberikan mujarab atau tidak adalah keyakinan, kuasa percaya kita, kuasa pergantungan kita. Maka kalau kita memperbaiki penyakit jiwa itu terlebih dahulu, insya-Allah mudah-mudahan kita berharap Allah boleh mempermudahkan kita untuk memperbaiki, mencegah
apatah lagi merawat dan menghentikan penyakit-penyakit fizikal, wabak-wabak yang ada dalam negara kita dan telah tersebar pandemik ni di seluruh dunia. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, bantu kami ya Allah. Engkau yang mencipta wabak penyakit, Engkau yang mencipta virus-virus ini ya Allah. Dia bahaya untuk kami ya Allah. Engkau mengetahui mengapa Engkau memberikan ini kepada kami. Justru kami kembalikan kepadamu ya Allah. Kami kembali kepadamu ya Allah. Maafkan kami, ampunkan kami ya Allah. Please, Kau hentikanlah, Kau matikanlah virus-virus ini ya Allah. Sesekali kita perbaiki penyakit jiwa kita dulu. Kita perbetulkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita perbetulkan kuasa kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita perbaiki hubungan kita dengan mak ayah. Kita perbaiki hubungan kekeluargaan kita, suami isteri, anak-anak kita, rakan-rakan, kejiranan. Perbaiki semua masalah jiwa kita. Perbaiki cara berfikir kita. Perbaiki, hentikan mengumpat. Perbaiki tentang salah faham, suka untuk sangka buruk kepada orang lain. Perbaiki jenayah-jenayah yang biasa atau maksiat-maksiat yang biasa kita buat. Perbaiki, kontrol dan hentikan semua perkara-perkara dosa ini. Dan akhirnya dengan itu kita akan mampu memperbaiki jiwa kita. Dengan kebersihan yang ada pada jiwa, Allah akan memberikan kekuatan semangat kepada kita. Dengan semangat itulah akhirnya Allah akan memperbaiki kita punya cara berfikir, IQ kita. Perbaiki spiritual, perbaiki emotional, emosi dan sikap. Dalam masa yang sama perbaiki juga cara berfikir kita. Mudah-mudahan dengan itu sesedari kita semua, saya dan tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh memperbetulkan dalaman. Dalam masa yang sama kita berusaha untuk membetulkan luaran kita. Allah menurunkan penyakit, kita tahu, Allah lebih tahu. Dan kita yang sedang berada dalam konteks dunia yang sedang dilanda pandemik ini, kita bersedia dengan apa jua kemungkinan yang bakal berlaku. Kalaulah solat Jumaat telah mula untuk dihentikan sementara waktu untuk mengelakkan lagi penularan, contoh yang berlaku di beberapa negeri dan negara. Dalam masa yang sama, janganlah pula kita menjadikan ini sebagai satu alasan untuk kita tidak melaksanakan ibadat kepada Tuhan. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Tingkatkan hubungan kita dengan Allah bagi mana-mana yang berpendirian untuk tidak melaksanakan solat Jumaat atau dan seumpamanya. Maka dalam masa yang sama perbaiki hubungan dengan Allah bila dia tidak pergi ke masjid. Tingkatkan usahanya apabila bermunajat di tengah malam di dalam bilik. Sesedari kita perbetulkan akidah kita, perbetulkan cara berfikir kita, kerana kita sedang ingin memperbetulkan penyakit jiwa kita. Kita tahu penyakit datang daripada Allah, kita tahu Allah yang menyembuhkan, maka kembalikan urusan ini kepada Allah. Mohon maaf kepada Allah, tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat yang ada yang kita sentiasa lakukan, kerana barangkali kemurkaan Allah yang menjadi sebab Allah memberikan kepada kita perkara ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam masa yang sama, bagi orang yang tidak sakit, hendaklah kita teruskan langkah pencegahan kita dengan kita sama-sama menjaga tangan kita, kontak kita dengan orang-orang yang terdekat. Batuk kita macam mana caranya, bukan sekadar batuk tutup dengan tangan, tapi tutup dengan siku kalau boleh. Yang perlu memakai mask, bagi yang ada batuk sesama pakailah mask. Atau apa saja langkah-langkah pencegahan. Islam mengajar kita dengan berwuduk 5 kali sehari sekurang-kurangnya mari melaksanakan solat fardu. Islam mengajarkan kita kebersihan. Islam memberikan kita supaya dalam masa yang sama menjaga hubungan antara manusia dan juga hubungan dengan Allah. Maka ini semua bagi kita yang mungkin tidak sakit, maka teruskan langkah-langkah pencegahan. Dalam masa yang sama, apa yang kita perlu lakukan adalah kita beradab dengan orang yang sakit dan beradab dengan sang pemberi penyakit. Kita beradablah apabila kita berhadapan dengan orang-orang yang tertentu yang sedang sakit ini, maka jangan sekali kita menyalahkan mereka, kerana mereka lah menjadi sebab punca wabak ni, penyakit je. Apa guna kita menyalahkan lagi dan memanjangkan lagi mencari kesalahan? Yang utama adalah bagaimana kita ingin mencari solution dan penyelesaiannya. Apa guna kita ingin menyalahkan orang yang salah makan kerana makan makanan-makanan yang tak sepatutnya? Ya, perkara telah pun berlaku. Sekarang ni adalah kita berhenti daripada mengulangi perkara yang sama. Buat apa kita terus bercakap untuk memburuk-burukkan manusia? Tetapi apakah peranan kita untuk menghentikan kesilapan-kesilapan ini? Beradablah kita dengan orang-orang yang sedang dilanda penyakit dan juga musibah ini. Janganlah kita semata-mata menyalahkan mereka, kerana mereka juga adalah mangsa keadaan. Dalam masa yang sama, beradablah kita kepada sang pemberi penyakit, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita meningkatkan usaha kita, ibadat kita, mohon maaf, ampun kita kepada Allah, beristighfar, memuji dan juga meninggalkan maksiat-maksiat, keburukan-keburukan, kejahatan yang Allah sesekali murka terhadap kita. Saudari sekalian, ini adalah senjata kita dengan doa, dengan zikir dan masa sama dengan langkah-langkah pencegahan, dengan menggunakan semua alat-alat sanitizer dan seumpamanya. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita dan juga tawakal kita kepadanya, dengan Allah menghentikan sakit-sakit ini.
lihat kepada penyakit jiwa, penyakit dalaman. Dalam masa yang sama berhati-hatilah dengan penyakit luaran kita. Kita berdoa kepada Allah agar Allah hindari kita daripada wabak-wabak yang sedang melanda ini.